Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzana Jusimin dari Sekolah SK Pendidikan Khas Tuaran Penampang Sabah. Pada hari ini akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang telah saya jalankan di sekolah saya, iaitu yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Aplikasi Alatan Perkebunan dalam kalangan murid tahun 4 Masalah Pembelajaran melalui projek Let's Plant Together semasa pandemik COVID-19. Pertama sekali, kita akan melihat kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya jalankan ke atas 3 orang murid masalah pembelajaran tahun 4, di mana ketiga-tiga murid ini mempunyai beberapa masalah, iaitu kurang pengetahuan terhadap topik perkebunan, di mana ketiga-tiga murid mempunyai tahap pencapaian rendah, iaitu pada TP1 dan TP2 sahaja. Kemudian, murid-murid tidak mahir dalam mengenal alatan perkebunan dan juga aplikasi alatan tersebut. Dan ketiga, murid keliru dengan sesetengah penggunaan alatan perkebunan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh murid ini adalah disebabkan oleh penutupan institusi sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di rumah iaitu PDPR dalam masa jangka masa yang panjang telah menimbulkan pelbagai kesukaran untuk murid mengikuti pembelajaran. Selain itu, murid juga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkesan disebabkan oleh pelbagai faktor seperti masalah pencapaian internet, kekurangan kemudahan alat pembelajaran seperti komputer dan ketiadaan individu untuk membantu murid belajar. Dan yang terakhir sekali, masalah ini disebabkan oleh murid berkeperluan khas iaitu yang terlibat dalam kajian ini, murid masalah pembelajaran mempunyai tempoh masa fokus ataupun perhatian yang singkat. Oleh itu, pelaksanaan PDPR di rumah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini telah mewujudkan atau menimbulkan masalah-masalah seperti ini. Oleh itu, berdasarkan kepada refleksi PDPC yang telah saya jalankan, di sini saya telah membina satu intervensi untuk mengatasi masalah ini, iaitu yang dipanggil Let's Plan Together. Projek Let's Plan Together ini adalah berasaskan kepada kaedah Project Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan masalah, di mana dalam kajian ini saya telah memberi fokus kepada standard pembelajaran kemahiran hidup, tajuk perkebunan 3.1 iaitu mengetahui alat berkebun dan juga 3.2 mengaplikasi penggunaan alatan perkebunan. Pelaksanaan projek Let's Plant Together ini telah saya jalankan dalam 2 kitaran yang berbeza iaitu kitaran yang pertama di mana murid berada di sekolah dan juga kitaran yang kedua iaitu semasa murid berada di rumah ketika PDPR dijalankan. Mengapa saya memilih projek Let's Plant Together yang berasaskan kepada PBL ini adalah disebabkan oleh kelebihan ataupun kepentingan PBL ini dalam pembelajaran murid. Seperti yang kita boleh lihat dalam paparan ini, kaedah pembelajaran berasaskan projek ini mengutamakan penglibatan murid dalam menyelesaikan masalah. Kemudian PBL ini juga dilihat sebagai strategi pembelajaran yang sesuai dan relevan untuk perubahan pendidikan masa kini. Selain itu, pengetahuan yang dipelajari oleh murid di dalam kelas juga dapat digunakan dalam pelaksanaan aktiviti sebenar. Dan yang terakhir sekali, pembelajaran berasaskan projek ini membolehkan murid-murid melakukan aktiviti dan tugasan secara hands-on di mana projek Let's Plant Together ini adalah bersesuaian dengan tajuk perkebunan yang telah dipilih. Seterusnya, pada bahagian objektif dan juga kumpulan sasaran, di mana saya telah meletakkan 3 objektif utama dalam pelaksanaan kajian ini seperti yang kita boleh lihat dalam paparan, iaitu objektif yang pertama, murid-murid masalah pembelajaran dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 jenis alatan berkebun. Dan kedua, murid-murid masalah pembelajaran dapat menguasai sekurang-kurangnya 4 kemahiran aplikasi alatan berkebun. Dan juga objektif yang ketiga, murid-murid masalah pembelajaran dapat mencapai sekurang-kurangnya tahap pencapaian 4 dalam topik perkebunan ini. Kemudian bagi kumpulan sasaran pula, di sini saya telah meletakkan 3 murid yang terlibat dalam pelaksanaan kajian iaitu murid A, B dan C di mana terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan juga seorang murid perempuan.
Berdasarkan kepada analisis tinjauan masalah yang telah saya jalankan, iaitu melalui 3 kaedah, iaitu yang pertama lembaran kerja, pemerhatian berstruktur dan juga ujian pra, didapati bahawa murid-murid ini memerlukan intervensi untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Di mana analisis masalah tinjauan ini mendapati bahawa ketiga-tiga orang murid ini masih belum dapat menguasai topik perkebunan, khususnya dalam 2 subtopik yang telah saya nyatakan sebelum ini. Oleh itu, dalam pelaksanaan tindakan dan juga intervensi iaitu Project Let's Plant Together, saya telah menyusun 3 aktiviti utama dalam pelaksanaan intervensi, iaitu aktiviti yang pertama PDPC di kelas di mana ia memfokuskan kepada bimbingan, pendedahan topik pembelajaran dan pemberian maklumat kepada ketiga-tiga orang murid yang terlibat. Kemudian aktiviti utama iaitu Project Let's Plant Together yang dilaksanakan secara berkumpulan dengan kerjasama guru dan juga murid-murid di sekolah di mana murid yang terlibat dalam kajian dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan di mana setiap kumpulan ini diberi bimbingan secara individu dan juga kumpulan untuk memastikan objektif yang telah dinyatakan dapat dicapai dengan optimum. Dan manakala aktiviti yang ketiga pula iaitu ujian pos di mana dilaksanakan selepas intervensi untuk melihat perkembangan ataupun peningkatan pencapaian dalam kalangan murid yang terlibat. Selepas pelaksanaan Project Let's Plant Together, di sini saya telah menganalisis dan memerhatikan semula pencapaian yang diperoleh oleh ketiga-tiga orang murid yang terlibat dalam kajian. Oleh itu, daripada segi lembaran kerja, didapati bahawa tiga-tiga orang murid yang terlibat telah dapat menguasai topik perkebunan. Melalui pemerhatian berstruktur juga didapati bahawa 89% item kemahiran telah dikuasai oleh murid dan yang terakhir, berdasarkan kepada ujian pra didapati markah murid meningkat berbanding dengan markah sebelum ini. Oleh itu, untuk melihat dengan lebih jelas perbandingan dan juga peningkatan pencapaian murid, di sini saya telah membuat analisis perbandingan berdasarkan kepada ketiga-tiga instrumen yang digunakan dalam kajian, iaitu pemerhatian, ujian pra dan pos dan juga analisis dokumen. Pertama sekali, kita akan lihat dalam analisis pemerhatian, di mana di sini saya dapat menyimpulkan bahawa terdapat peningkatan yang jelas dalam penguasaan kemahiran, di mana selepas intervensi dijalankan, 88.9% item telah dikuasai oleh murid. Melalui analisis ujian pra dan pos juga dapat disimpulkan bahawa markah selepas intervensi dijalankan iaitu ujian pos telah meningkat berbanding markah sebelumnya dan juga daripada segi aspek lembaran kerja, ketiga-tiga orang murid yang membawa peratus sebanyak 100% dapat melengkapkan lembaran kerja yang diberikan sewaktu PDPC di dalam kelas. Secara keseluruhannya di sini sebagai pengkaji saya dapat menyimpulkan bahawa pelaksanaan intervensi Let's Plant Together ini berjaya meningkatkan penguasaan dan pencapaian murid dalam topik perkebunan khususnya dalam 2 subtopik yang diuji. Pelaksanaan intervensi ini juga meningkatkan tingkah laku positif dalam kalangan murid-murid yang terlibat di mana mereka menunjukkan sifat yang lebih fokus, sifat ingin tahu yang lebih tinggi dan gembira semasa melaksanakan aktiviti pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan intervensi ini juga membantu mengatasi masalah pembelajaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum ini. Dan yang terakhir sekali daripada aspek murid, ia memberi pengalaman baharu dan juga pengetahuan kepada murid di mana mereka terlibat dalam pembelajaran di luar bilik darjah. Sebagai pengkaji, saya berasa gembira dan bertuah kerana pelaksanaan intervensi ini akhirnya berjaya mengatasi masalah-masalah yang telah dinyatakan sebelum ini dan yang paling penting, ia telah mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah saya nyatakan. Di sini saya telah memberikan ataupun menyatakan beberapa cadangan kajian lanjutan iaitu yang pertama sekali, pelaksanaan intervensi ini dapat dikekalkan. Yang kedua, intervensi ini boleh diaplikasikan atau dilaksanakan untuk murid-murid tahap 2 di sekolah arus perdana kerana ia tidak semestinya dijalankan untuk sekolah pendidikan khas sahaja. Yang ketiga, intervensi ini juga boleh digunapakai oleh murid sebagai salah satu projek pembelajaran ataupun program sekolah. Intervensi boleh dilaksanakan secara kolaborasi dengan guru-guru lain dan yang terakhir sekali, penggunaan instrumen lain iaitu seperti temu bual, soal selidik boleh digunapakai untuk menguji aspek lain seperti perasaan dan emosi murid untuk melihat keberkesanan pelaksanaan intervensi Let's Plant Together.
Sebagai pengkaji, saya berasa amat gembira kerana pelaksanaan intervensi Let's Plan Together ini berjaya mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah saya nyatakan, dan sebagai kesimpulannya, di sini Let's Plan Together telah berjaya mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Oleh itu sahaja daripada saya, Suzana Jusimin, daripada SK Pendidikan Khas Tuaran Penampang Sabah. Sekian dan terima kasih.